sama-sama berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, 亲爱的天父， saat ini kami mau menundukkan diri kami di hadapan firman-Mu. 我们来到你的面前，谦卑自己，聆听你的话语。 Tolonglah kami dalam waktu perenungan firman ini, 求你带领我们， agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada setiap kami. 使我们能明白你要对我们说的话。 Pakailah kedua hamba-Mu ini di dalam keterbatasannya, 求你在你仆人有限的能力中使用我们， agar kami bisa menyampaikan apa yang Engkau rindukan. 使我们能够传达你的心意。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名求我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. 主内弟兄姐妹平安。 Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu Allah memanggil kita ke dalam hidup dan pengharapan. 今天的主题是神呼召我们进入生命与希望。 Sebuah kebenaran yang saya rasa setiap kita sudah tahu. 这是我们已经知道的真理。 Sebagai orang Kristen, kita diselamatkan dari maut dan masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan. 作为基督徒，我们已经从死亡中得救，进入充满盼望的生命。 Kebenaran yang sederhana dan esensial. 这是真理且重要的真理， Tetapi sayangnya orang Kristen bisa lupa tentang hal ini. 但我们常常会忘记这些事情。 Dan ketika orang Kristen lupa akan hal ini adalah masalah yang serius. 一旦忘记了，就会出现了问题。 Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita pernah ada yang bertanya, 弟兄姐妹们，或许有人问过， kenapa ya di dalam kekristenan itu bisa ada banyak alirannya? 为什么在基督教里面有不同的教派？ Ya, saya pribadi terus belajar rendah hati ya ketika memperhatikan keragaman aliran Kristen yang berbeda-beda. 当我看到这些不同的教派时，我也不断的学习谦卑。 Saya belajar tidak melihat aliran yang lain salah selama mereka sejalan dengan Alkitab. 我学习不把其他宗教看成错的，只要他们遵循圣经的教导。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, di antara banyaknya aliran kekristenan, 但在基督教许多派别的当中， pernahkah saudara bertanya, kenapa ya bisa ada aliran Kristen yang tidak Alkitabiah? 为什么有些教派的教导不是来自于圣经呢？ Betul kan ya, kalau kita lihat dari sejarah gereja sampai hari ini, nggak sedikit aliran yang nggak dasarnya tuh bukan dari Alkitab. 如果我们回顾教会历史，就会发现很多教义却不是来自于圣经。 Pengajarannya tidak bersumber dari Alkitab, atau bahkan bertentangan dengan isi Alkitab. 圣经教导并不是从圣经，甚至违反圣经。 Kok bisa ada ya gitu ya, menyebut diri aliran Kristen tapi malah lari dari ajaran Kristus. 为什么会这样呢？他们自称为基督徒，却偏离了基督的教导。 Bapak Ibu Saudara, memang akhirnya banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman Kristen atau jadi Kristen yang sesat. 许多人最终离开了基督信仰，或是走上了偏离真理的道路。 Alasannya sederhana. 原因很简单， Karena seringkali hikmat dunia itu lebih menyenangkan didengar oleh telinga manusia. 因为多少时间，世界的智慧更动耳。 Tidak jarang Bapak Ibu sekalian, filsafat dan motivasi dari manusia yang bertentangan dengan Alkitab itu lebih melegakan ketika kita dengar, bukan? 多少时候，背为圣经的哲学与动机观念听起来更舒畅。 Seringkali filsafat dunia terasa lebih memberi jawaban buat kita. 甚至感觉更给予答案。 Ketika kita baca Alkitab dan berelasi dengan Tuhan, 当我们读圣经并与上帝建立关系时， seringkali kita menemukan banyak hal yang tetap jadi misteri. 我们经常会发现有许多奥秘和不确定性， Dan kita tetap menemukan hal-hal yang tidak pasti. 也是有很多不确定性。 Dan manusia nggak suka ketidakpastian ya. 而我们人类是不喜欢不确定性的。 Selain itu, 除此之外， kalau kita pikir sebenarnya jadi Kristen itu sangat sederhana. 如果我们仔细的想想，其实成为基督徒是很简单的。
Alkitab itu bicara tentang Allah yang mengasihi kita, lalu kita belajar untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 圣经记载的是上帝爱我们，然而我们以爱他、爱他人来回应。 Dan kasih Tuhan itu nggak akan pergi dan kasih itu tidak bersyarat. 爱是永远不会离开，爱也无条件的。 Nah, konsep relasi dan keselamatan yang sederhana ini ternyata juga nggak biasa, tidak biasa untuk banyak dari kita. 这么简单的救恩和关系的观念，对大部分人来说是不习惯的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena konsep hidup manusia nggak begini. 因为人类的人生观就是如此。 Dan di antara semua agama di dunia, cuma Kristen yang kayak begini pola keselamatannya. 然而世界上的所有宗教，只有基督是这样的。 Berbagai agama lain menekankan tentang konsep pahala, 许多宗教通常强调功德、 ya, karma baik dan buruk, 善恶报应， atau apapun itu sebutannya. 或这等名称。 Lalu dunia juga mengajarkan kalau tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. 然而这个世界的教导是天下没有白吃的午餐。 Setiap hari kita dikepung dengan konsep-konsep itu. 我们每天被这些观念包围， Besar atau kecil, akhirnya hal ini mempengaruhi pola pikir kita sebagai orang Kristen. 或大或小，这些都会影响我们基督徒的思维。 Sulit bagi kita untuk menerima pesan Kristen yang sebenarnya sederhana sekali. 因此，我们难以接受这基督简单的叮咛， Ya, yaitu kita sudah dipanggil ke dalam hidup dan pengharapan di dalam Kristus. 我们被呼召进入了生命与希望。 Dan konsep Tuhan yang umum di agama lain itu gambarannya adalah pribadi yang hitung-hitungan. 其他教会宗教中，一般对于神的观念是数算一切的位格。 Kita jadi lebih terbiasa melihat Tuhan kita hanya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan pemilik hidup kita. 我们较习惯把神只看为主人，生命的主宰。 Namun kita sering akhirnya sadar atau tidak sadar kita lupa kalau dia juga adalah Bapa kita. 但我们经常有或无意识的情况下，忘了其实他也是我们的阿爸父。 Akhirnya sepanjang hidup kita hanya sibuk melakukan aktivitas rohani. 结果我们变成忙碌于各种属灵活动， Kita membebankan diri dengan berbagai kewajiban rohani, 我们把许多属灵责任担载起来， tetapi kita lupa mengasihi Dia. 我们却忘了去爱神， Kita lupa untuk hidup bersama dengan Allah. 忘了与他同活。 Tidak salah kita melakukan aktivitas rohani. 我们做属灵活动是不错的， Ya, kita beribadah dan melayani, 敬拜和服侍 itu semua bagus dan benar. 是不错的，是对的。 Tetapi kalau kita hanya berhenti di sana, akhirnya kita hanya akan jadi orang Kristen yang legalis. 但要是只停留在那里，结果我们只将成为律法主义的基督徒， Kita lebih sibuk menghidupi hukum daripada menghidupi Injil. 更忙碌活出律法，胜于活出福音。 Dan itulah juga yang akhirnya menjadi teguran kepada jemaat Korintus yang hari ini kita mau renungkan. 这就是保罗对哥林多教会的教导。 Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat khotbah 2 minggu lalu, 弟兄姐妹，要是还记得2周前的主日信息， firman Tuhan berbicara tentang gereja Korintus yang mengalami perpecahan. 提到了哥林多教会面临分裂。 Gereja Korintus pecah kepada beberapa golongan. 哥林多教会分裂为几个教派， Dan dalam bagian ini Paulus bukan cuma menegur, tetapi juga memberitahu apa yang salah. 保罗在这里不仅仅责备他们，但也说明他们分裂的原因。 Sehingga mulai dari minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, 因此，在接下来的几周， kita mau sama-sama belajar dan melihat konsep apa saja sih yang salah sampai akhirnya jadi perpecahan itu. 我们要学习有哪些概念是保罗更正的。 Dan alasan pertama yang kita bahas hari ini adalah karena ternyata jemaat itu terlalu fokus dan memusingkan diri sendiri dengan hikmat manusia. 今天我们要讨论的第一个原因是，教会过于以人的智慧专注于自己， Sehingga jemaat lupa tentang apa yang esensial dari iman Kristen. 以至于忘了什么是基督教信仰的核心。
Saya mengajak kita membaca 1 Korintus pasal yang pertama. 我们一起来读哥林多前书第1章。 Perenungan kita hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 我们今天的经文是从哥林多前书1章18到25节， Tetapi kita akan membaca ayat ini satu demi satu. 我们会一个一个的读。 Pertama-tama saya akan bacakan ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 18节，原来十字架的福音对那些正在灭亡的人来说是愚拙的，但是对我们这些正在被拯救的人来说却是神的大能。 Bapak Ibu jemaat sekalian, dari ayat ini 弟兄姐妹们，从这些经文， Paulus menunjukkan kepada jemaat Korintus bahwa mereka sudah lupa tentang pemberitaan salib. 保罗指出哥林多教会已忘了传讲有关十字架。 Banyak pengajar, filsuf, dan juga masyarakat umum 许多教师、哲学家，甚至一般的民众， yang kemudian menghina 藐视、嘲笑， dan melihat kematian Kristus di kayu salib itu sebagai kebodohan. 嘲笑基督在十字架的死为愚蠢的。 Nah, sayangnya orang Kristen jadi ikut-ikutan dengan cara pandang yang populer ini. 可惜的是，许多基督徒跟着所流行的看法， Menganggap hikmat-hikmat dunia itu sebagai kebenaran dan melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. 认为那是非凡的真理和智慧。 Makanya di awal bagian ini Paulus langsung menegaskan, 因此，在这个部分，保罗强调， jangan terbawa oleh hikmat manusia yang mencemooh karya Kristus. 不要被人类嘲弄神杰作的智慧而迷惑， Karena itu adalah kebodohan, bukan kebenaran. 因为那是愚拙的，不是真理。 Kemudian Paulus meneruskan tulisannya di dalam ayat yang ke-19. 然后保罗写下， Karena ada tertulis, aku, yaitu Tuhan, akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 19节，因为经上记着，我将要毁灭智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。 Bapak Ibu sekalian, bagian yang Paulus kutip ini berasal dari Yesaya 29. 弟兄姐妹，保罗引用的经文是采取于以赛亚书29章14节。 Ada hal yang menarik dari perikop ini dan saya rasa ini akan jadi bagian yang melengkapi dari perenungan kita hari ini. 这里面有趣的内容，而我想这将成为我们今天所反思的补充。 Maka saya ajak kita baca satu bagian dari Yesaya 29 ini. 因此，我邀请大家一起来读 Ya, Yesaya 29 ayat yang 13 sampai 14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. 以赛亚书29章13节，主说：“因为这子民嘴上亲近我，用嘴唇尊重我，他们的心却远离我。他们敬畏我，不过是遵行人所教导的规条。” 14节，因此看哪，我要再次向这子民行奇妙的事，是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧会消亡，有悟性之人的悟性必被隐藏。 Jemaat sekalian, situasi yang mirip terjadi di antara orang Israel masa itu. 当时的以色列人也发生类似的情况， Ibadah mereka cuma hafalan, 他们的敬拜只是背诵， cuma legalisme dan rutinitas kosong belaka. 只是律法主义及空的例行公事， Tidak ada kasih dan relasi dengan Tuhan. 没有爱，没有与神的关系。 Seperti jemaat Korintus 就像哥林多教会的门徒， yang berhikmat bahkan hidup baik, 他们或许有智慧，生活也不错，
tapi jauh dari Tuhan. 却远离了神。 Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan bukan anti kepada orang pintar. 弟兄姐妹们，神不是排斥聪明人， Tuhan bukan anti orang yang kritis. 也不是排斥批判性思维的人， Dan Tuhan bukan ingin kita polos-polos saja ikutin perkataan cuantau dan muse gitu aja. 更不是希望我们单单纯纯盲目的跟着牧师和传道的话。 Tetapi dari dua situasi ini Tuhan mau menunjukkan, 但从以上2种情况，神要指出， mau kita pintar, 要我们聪明， pandai berkata-kata, 要我们会说话， otaknya kritis, 有批判的头脑， rajin lakukan ini itu. 勤劳的东做西做。 Tetapi kalau Tuhan jadi nomor 2, 但要是神成为层次要的， atau bahkan gak ada dalam hidup kita, 甚至生命当中没有神， maka semua itu gak ada artinya. 这一切是都没有意义的。 Dan kemudian Paulus melanjutkan perkataannya. 保罗继续写着， Dari ayat ke-22 sampai 25, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 22节，虽然犹太人求神迹，希腊人寻智慧，但我们却传扬被钉十字架的基督。对犹太人来说，这是绑脚石；对外邦人来说，是愚拙的。不过对那些蒙召的人，无论是犹太人或是希腊人，基督总是神的大能，神的智慧。因为神的愚拙比人更智慧，神的软弱比人更正强。 Bapak Ibu sekalian, ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari Paulus 这是保罗进一步说明有关不流行， tentang Injil sejati yang tidak populer dan yang sedang diabaikan oleh masyarakat saat itu. 有关不流行及被一般百姓忽视的真福音。 Orang-orang Yahudi mereka meminta tanda-tanda ajaib dari pengikut Kristus. 犹太人他们求基督徒显示神迹， Bagi orang Yunani, mereka meminta penjelasan tentang segala sesuatu dalam dunia ini. 对于希腊人，他们要求解说有关世上一切的事物。 Dan ketika mereka mendengar tentang Kristus yang mati, 当他们听到为他们死的基督， untuk mereka pesan ini adalah sebuah kebodohan. 对他们来说，这讯息是愚蠢的。 Bagi orang Yahudi, mereka mengharapkan juru selamat yang menang dan berjaya. 对于犹太人，他们期待的是胜利的救赎主， Seorang Mesias politik, 政治的弥赛亚， bukan juru selamat yang mati. 而不是死去的救赎主。 Dan bagi orang-orang non-Yahudi, 对于非犹太人， dalam budaya Yunani Roma, mereka tahu betul kalau orang yang mati di salib itu tidak mungkin orang yang punya reputasi baik. 特别是希腊罗马的文化，他们非常清楚被钉于十字架的人不可能有好名声， Sehingga sulit dan tidak masuk akal bagi mereka kalau orang yang disalib itu adalah juru selamat dunia. 他们难以理解并不合逻辑，被钉于十字架的那位是救世主。 Maka dari pengingatan ini, Paulus mau gereja kembali berfokus kepada pesan utama Injil. 借此，保罗想要教会能够再次把焦点放在福音的信息， Jangan sampai teralih fokusnya 不是分散注意力， atau bahkan terlena dengan hikmat dunia yang lebih meyakinkan rasanya, 甚至被世界更令人信服的智慧所迷惑， yang lebih populer 更受欢迎， atau terdengar lebih memberi kepastian. 或者听起来也给予更多确定。 Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia teologi ada sebuah istilah Latin, yaitu fides quaerens intellectum. 在神学领域有一个拉丁俗语 fides quaerens intellectum， Yang artinya adalah iman mencari pengetahuan. 意思是信仰寻求知识。
atau iman mendahului pengetahuan. 或者信仰先于知识。 Saudara-saudari, istilah ini dicetuskan oleh seorang teolog abad 11 yaitu Anselm. 这个俗语由11世纪的神学家安斯姆提出。 Nah, sebelum Anselm, seorang teolog lagi yaitu Agustinus dari Hippo juga menciptakan ungkapan bahasa Latin yang serupa, yaitu crede ut intelligas. 在安斯姆之前，希伯的奥古斯丁也创造了类似的拉丁词语 crede ut intelligas， yang artinya percaya supaya Anda dapat mengerti. 意思是相信以便你明白。 Agustinus percaya bahwa iman di dalam Allah itu akan menciptakan keingintahuan lebih banyak. 奥古斯丁相信，在神内的信心将会激发人渴望更多的了解。 Dengan kata lain, orang Kristen itu harusnya lebih rindu memahami apa yang mereka percayai. 换句话说，基督徒渴望更深入的理解他们所相信的。 Anselm setuju dengan konsep Agustinus ini. 安斯姆同意奥古斯丁的概念。 Bagi Anselm, iman Kristen itu menjadi pendorong keinginan untuk mengenal dan memahami Allah. 对于安斯姆来说，基督教的信仰是渴望认识和了解我们的上帝。 Dan keingintahuan tanpa iman hanya akan membawa kepada kesesatan. 好奇心如果没有信仰，最终只会让我们迷惑。 Iman kita harus selalu jadi poros atau jangkar di dalam kita berpikir dan menemukan kebenaran. 信仰必须是我们寻求真理的根基。 Sehingga iman Kristen itu bukan iman yang anti orang kritis atau anti ilmu pengetahuan. 因此，基督教的信仰并不是排斥批判的人或科学的知识， Tetapi urutannya jangan sampai terbalik. 但顺序不能颠倒。 Kebenaran yang sejati hanya bisa diperoleh dari iman terlebih dahulu. 真正的真理只能先从信仰获得到。 Kalau pengetahuan kita sampai menjauhkan kita dari Tuhan, 如果我们的知识使我们远离上帝， menyesatkan kita dari firman Tuhan, 偏离圣经， dan memecah belah persekutuan di antara umat Tuhan, 并分裂了神子民之间的团契， maka itu adalah tanda bahwa kita telah menjadikan Injil sebagai nomor kedua atau terakhir bahkan. 那这就是我们已经把福音位置第二位，甚至最后的一位。 Jangan sampai kecakapan dan kesalehan kita itu membuat kita menomorduakan Allah. 别让我们的能力和虔诚把上帝放在第二位， Atau bahkan membuat kita merasa lebih pintar daripada Tuhan dan meninggalkan iman kita. 甚至使我们放弃我们的信仰。 Bapak Ibu sekalian, saya ingat saya pernah ceritakan cerita ini di salah satu kebaktian doa di tahun 2019. 弟兄姐妹们，我记得在2019年的祷告会曾经提过这件事， Ini cerita tentang saya gitu ya. 这是关于我的。 Jadi ini cerita waktu saya baru masuk kuliah. 当我上大学的时候， Ceritanya saya dekat dengan seorang perempuan teman seangkatan saya. 我和一位女同学比较亲近。 Ya, singkatnya, di semester 3 akhirnya saya beranikan untuk ngomong dengan dia. 总之，在第3学期的时候，我终于有勇气开口向她表白， Ya, karena saya pikir dia cantik sekali gitu, saya takut direbut orang gitu ya. 因为我觉得她很漂亮，总比别人抢走好。 Ternyata kami punya perasaan yang sama. 原来我们有同感， Akhirnya kami sepakat gitu untuk belum langsung pacaran, tapi kami mau sungguh-sungguh saling mendoakan satu sama lain. 结果我们同意不要立即开始谈恋爱，但要认真的彼此带导。 Tetapi kemudian dalam perjalanan relasi kami 但是在我们交往的过程中， tidak berjalan mulus. 事情进展的并不顺利。 Singkatnya saya yang tidak dewasa dan kemudian akhirnya saya menyakiti dia dan akhirnya hubungan kami harus selesai. 简而言之，我很不成熟，也伤害了他，结果我们分手了。 Setelah peristiwa itu kemudian saya bergumul karena itu pertama kalinya saya membuat orang lain patah hati sampai ya dia sangat sedih begitu. Dan saya juga jadi bergumul, kenapa saya bisa sejahat itu begitu. 那件事发生之后，我也挣扎，为什么会伤害到别人？
Kemudian saya jadi berpikir gitu, kenapa ya saya sampai bisa menyakiti orang lain? 然后我就挣扎，为什么我会伤害到别人？ Kenapa di momen itu saya buru-buru buat pacaran? 我为什么在那时候急着开始一段恋情？ Waktu itu saya masih 19 tahun dan saya masih sangat kekanak-kanakan. 那时候我只是19岁，还很幼稚， Tetapi memaksakan diri untuk buru-buru masuk ke dalam relasi dengan orang lain dan ujungnya saya menyakiti dia. 但我却强迫自己急着跟别人开始交往，最后伤害了他。 Kemudian akhirnya saya ngeh gitu, apa yang membuat saya akhirnya bisa bertindak gegabah seperti ini. 然后我才意识到， Karena saya tahu orang tua saya sudah tua. 因为我知道我父母已经老了， Ya, papa mama saya kelahiran tahun 51 dan 62 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri usia mereka. 他们生出于1951和1962年的。 Dan saya nggak sadar, saya mempressure diri saya untuk bisa cepat-cepat punya pasangan. 我没有意识到我给自己的压力，要求自己要找到伴侣， Dan saya punya target gitu, setahun setelah lulus saya mau langsung menikah gitu. 设定好了毕业后的1年要结婚。 Ekspektasi ini yang akhirnya membuat saya gegabah dan buru-buru memaksakan punya pacar. 这些期待让我很冲动，急着去谈恋爱。 Akhirnya dari proses patah hati dan mematahkan hati orang lain ini, membuat saya kemudian merenungkan satu hal. 从失恋即使他人失恋的过程中，让我反思了这种情况。 Saya merenungkan bahwa saya tahu gitu, orang tua tuh senang kalau anaknya bisa berkeluarga. 我当然知道，能看到孩子成家，父母一定很开心的。 Apalagi kalau mereka bisa punya kesempatan ya, melihat cucu bertumbuh. 尤其是能看到孙子们长大，应该很开心的。 Namun, apakah itu satu-satunya yang papa dan mama saya inginkan untuk saya? 但是，是否是我爸妈带我到这个世界的原因呢？ Mereka punya saya, apakah itu yang mereka mau? 他们有了我，那是他们要的吗？ Bayangkan waktu melahirkan saya, aduh ini saya melahirkan Bobby, saya nanti pengen punya cucu dari dia. 我生下了 Bobby， 将来要从他得孙子。 Adakah Bapak Ibu yang punya anak ketika melahirkan anaknya udah mikirin punya cucu dari anaknya? 有人生孩子，然后要直接有孙子了吗？ Kan enggak ya. Mereka melahirkan saya karena mereka mau saya. 他们生下我是因为他们想要我。 Kalau saya menikah, bisa memberi mereka cucu, itu adalah hal yang baik. 结婚给他们生孩子是件好事， Tetapi bukan hal yang utama. 但这并不是最主要的事情。 Sampai akhirnya saya harus tergesa-gesa, bahkan membuat saya gegabah menyakiti orang lain. 以至于必须匆匆忙忙，甚至让我伤害到其他人。 Sedikit banyak inilah gambaran relasi kita dengan Tuhan. 或多或少，这是我们与上帝的关系。 Yang Tuhan rindukan adalah kita terlebih dahulu mengenal Dia. 上帝最渴望的是我们先认识他， Bukannya Tuhan gak mau kita aktif berbuat baik atau menabur kebaikan, bukan. 这并不是说上帝不要我们行真理、积极行善，不是。 Tuhan mau kok kita berbuat baik. 他想要我们做这些事情。 Ya, jelas firman Tuhan berkata gitu ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. 圣经很清楚地指出，信心没有行为就是死的。 Tetapi kalau hanya perbuatan tanpa iman, apa artinya? 没有信心的行为有何意义呢？ Kalau kita hanya melakukan A, B, C, tetapi tidak kenal Tuhan, untuk apa? 如果我们只做 A、B、C 却不认识我们的神，那有何意义呢？ Seperti ilustrasi saya tadi. 就像我之前所举的例子， Bayangkan kalau saya adalah seorang anak yang berhasil di usia muda. 想象如果我是一个年轻有为的孩子， Saya punya istri dan anak yang bahagia 有个幸福的太太和孩子， dan memiliki uang yang banyak. 并且有很多钱， Tetapi saya nggak pernah kenal papa dan mama saya. 但是我从来没认识我的父母， Lalu mereka juga nggak kenal saya. 他们也不认识我。 Apa artinya semua pencapaian saya untuk mereka? 我所有的成就对他们来说有何意义呢？ Atau bayangkan saya datang kepada bapak ibu saudara. 或者想象我来到弟兄姐妹的面前说，
Kemudian saya bilang sama kalian, saya orang sukses, 我是一位成功的人， punya uang banyak, 有很多钱， disukai masyarakat, 受到公众的喜爱， punya istri dan anak yang baik. 有一个好的妻子和孩子， Jadi kamu harus bangga sama saya. 所以你们得为我感到骄傲。 Padahal Anda nggak kenal saya. 其实你根本都不认识我， Jangankan diangkat anak, 别说是被收养为孩子， kenal pun enggak. 认都不认识， Mau gimana merasa bangga? 该如何感到光荣？ Dan semua prestasi saya itu kan nggak ada efeknya ya di hati Bapak Ibu sekalian. 而且那些成就在弟兄姐妹的心里根本就没有影响吧？ Maka Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah memanggil kita ke dalam hidup dan pengharapan. 今天的主题是上帝呼召我们进入生命与盼望。 Inilah inti dari karya Kristus di atas kayu salib yang seharusnya kita hayati setiap hari. 这就是基督在十字架上杰作的核心，是我们每天都必须实行的精神。 Bahwa kita kini hidup di dalam Kristus dan kita punya pengharapan. 那就是我们现在还活着，而且充满盼望。 Jangan sampai keadaan hidup, 不要让生活的环境、 cara pandang dunia, 世界观 atau berbagai hal lain membuat kita lupa akan hal ini. 而其他事情使我们忘记这一点。 Jangan sampai keadaan hidup ini membuat kita akhirnya hanya hidup beragama. 不要让生活的环境导致我们终至只过着宗教的生活， Tetapi kita tidak hidup bersama dengan Allah. 而不与上帝同活。 Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mau mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，我想邀请大家安静片刻。 Saya mau mengajak kita merenungkan sebuah pertanyaan. 我要邀请大家想一下一个问题： Renungkan sejenak, mengapa saya mengikut Yesus hari ini? 我今天为何跟随耶稣？ Apakah karena saya dari kecil sudah Kristen, makanya saya ikut Yesus hari ini? 是因为从小就跟随耶稣了吗？ Atau sebatas karena ikut pasangan? 还是因为你跟着你的另一半？ Atau karena Kristen itu yang paling cocok dengan konsep hidup saya? 还是因为它最符合你生活的理念？ Atau memang karena engkau sungguh telah merasakan kasih Kristus yang menebusmu? 还是因为您真切感受到了基督救赎的爱？ Mari saat ini ambil waktu tenang. 来，我们一起有一个安静时间， Berbincanglah dengan jujur di hadapan Tuhan dan renungkanlah pertanyaan ini. 我们一起来默想这个问题。 Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kehidupan Anda bersama dengan Tuhan selama ini? 弟兄姐妹，到目前为止，你与上帝的生活过得如何呢？ Apakah relasimu dengan Tuhan cuma sebatas menjalankan rutinitas?
是否只是例行公事而已？ Atau sungguh ada relasi kasih bersama Allah setiap hari? 或者真的每天都和他保持着充满爱的关系？ Mari dengan jujur datanglah kepada Tuhan. 我们来到他的面前， Saya ajak kita menutup firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Ku di tanganmu. 我邀请大家以一首歌来结束今天的信息。我在你手中。 Lagu ini dikirimkan kepada saya oleh seorang sahabat ketika saya sedang dalam pergumulan. 这首歌是在我挣扎的时候，一位朋友传寄给我的。 Dan lagu ini kembali mengingatkan bahwa ada di dalam tangan Tuhan. Hanya itulah yang paling penting dalam hidup ini. 这首诗歌再次提醒我们，生命中最重要的就是掌握在神的手中。 Menikmati hal yang sederhana, yaitu menikmati kehadiran dan kasih Tuhan. Itulah yang terutama. 享受简单的事物，享受上帝的存在和爱，这才是最重要的。 Mari kita bersama nyanyikan pujian ini dengan lembut. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Inilah setiap kami Tuhan. 我们把自己交托在你手中， Kami rindu untuk bisa selalu menikmati hidup yang dekat denganmu. 我们渴望能一直亲近你，与你同行。 Melewati berbagai musim dalam hidup ini,
无论生活经历了什么。 Tolonglah agar kami bisa merasakan dan meyakini kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 主啊，恳求你帮助我们相信，你永远在我们身边。 Tolonglah agar kami bisa terus mengalami hidup yang penuh pengharapan. 请带领我们，让我们活在充满盼望的生命里。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名求，我们祷告， Amin. 阿门。